Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita ke dalam my channel. Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, iaitu Sneak Peek. Dan pada hari ini, seperti yang saya telah janjikan kepada anda semua, saya akan membawa anda semua ke dalam Assalamualaikum semua, welcome back to my channel, iaitu Sneak Peek. Dan pada video kali ini, seperti yang saya janjikan sebelum ini, saya akan menceritakan histori brand kepada sneaker head di luar sana. Dan pada hari ini, dengan bangga hati dan membesar hatinya, saya akan menceritakan one of my best story lah in my life, iaitu the history of Vans. So hari ni aku nak cerita sikit lah. Sebenarnya aku ni adalah salah satu penggemar Vans daripada tahun berapa Tingkatan berapa? Tingkatan 6. Time tu tingkatan 6. Aku mula berkecimpung dengan Vans ni daripada satu video skate yang aku jumpa, iaitu kita tahulah skater yang ternama pada zaman dahulu, iaitu Tony Hawk. Dan aku find out Vans ni merupakan salah satu jenama yang agak stylish lah bagi aku, walaupun ada lagi pendapat orang-orang lain yang mengatakan brand Nike, brand Converse lagi best kan. Tapi bagi aku, Vans is the way. Okay, aku nak tunjuk sikit. Ini salah satu collection yang aku ada. Dan aku ada banyak lagi kasut Vans dekat aku tak bawa hari tu, aku tertinggal. So aku bawa yang ni je yang aku pakai. Dan Vans ni telah diberi oleh seorang, and shout out for her. Okay, ini dia Vans authentic version black metal lah. So agak kotor lah sebab aku nak cuci. Okay, berbalik kepada cerita kita. Seperti kita tahu, Vans telah mendominasi dunia skate lebih daripada 5 dekad. Jenama ini telah menarik minat komuniti-komuniti seperti skater, artis, kumpulan punk dan budak-budak muda dan golongan-golongan bocah. Vans menjadi penghubung kepada segenap lapisan masyarakat dengan pelbagai desain eksklusif yang menarik, yang menjadi culture pada masa kini. Doesn't matter where you came from, korang mesti tahu Vans kan? Vans ditubuhkan pada tahun 1966 oleh dua orang adik-beradik ni yang gila-gila otak dia daripada Anaheim, California, iaitu Paul dan James Van Doren. Sebelum mereka membuka company sendiri, Paul dan James ni bekerja di sebuah syarikat kasut, iaitu di Randolph Shoes Company. Saya ulang, Randolph Shoe Company selama beberapa tahun. Pada tahun 1965, Randolph Shoes Company menjadi pengeluar pertama yang menjual kasut kepada skateboarder. Kalau korang Google Randy 720, kasut ni sama dengan kasut Keds. Keds ni merupakan salah satu jenama bukan Vans, kasut skate jugalah. Pada tarikh penjualan kasut Randy 720, mereka menggunakan ayat marketing with tough and toe and heel made with Randy Prince rubber. Pada tahun 1966, Paul dan James meninggalkan Randolph Company dan memulakan Vans. Yang peliknya, dua orang adik-beradik ni pada time tu, mereka tidak menjual kasut seperti company yang lain. Instead, they fully sell directly to consumer. Gila kan? Kau order hari ni, petang tu diorang terus buat. Pada masa yang sama juga, mereka dirikan sebuah kilang perbuatan yang pada masa itu dipanggil House of Vans. Paul dan James menjemput 12 orang customer untuk memilih satu daripada 3 desain yang mereka keluarkan, dan mereka memilih Vans Deck Shoes atau lebih dikenali sebagai Vans Authentic Silhouette. Bros Van Doren hanya mengiklankan kasut ini terlebih dahulu, dan jika ada yang order atau purchase kasut ini, mereka terus produksikan kasut itu pada hari yang sama, dan malam nanti korang dah boleh ambil dah kasut tu. Gila kan? Tetapi strategi ini amat risiko sekiranya mereka tidak menemui masa. So pada masa yang sama, diorang perlu trust lah dengan customer lain. So kalau kau
kalau diorang punya servis cepat, so customer pun akan percayalah dengan diorang. Disebabkan mereka berjaya kekalkan trust di kalangan buyer diorang, James dan Paul telah mengeluarkan the best stick sold American made sneaker around. Disebabkan sneaker itu meletup, mereka berani untuk membuka kedai retailer bermula di Costa Mesa dan terus blow up ke 9 kedai. According to the legend, over the next year, mereka membuka kedai baru hampir setiap minggu. Korang bayangkan Vans ni punya gila, sampai hampir setiap minggu diorang buka kedai. So, dua orang beradik ni beranggapan yang kasut mereka ni akan stay di dalam market. Pada pertengahan tahun 70-an, Vans hampir menghadapi kerugian dan pada masa itu, mereka terus mengeluarkan kasut hanya untuk skateboarder. Banyak skater dari California membeli Vans, termasuklah one of the legend skateboarder iaitu Tony Alva dan Stacy Peralta, kalau korang kenal. Mereka berdua membuat collaboration bersama Vans dengan menghasilkan custom sneaker that only for skateboarder. Dengan kepakaran yang ada pada James dan Paul dalam membuat kasut, Vans telah produce sebuah sneaker yang bernama Vans 95 pada tahun 18 Mac 1976. Pada tahun 1980, Universal Studio Hollywood meminta kepada Vans untuk ditayangkan dalam sebuah filem iaitu filem Fast Time at Ridgemont High. Salah satu aktor di dalam filem tersebut adalah Sean Penn, di mana mamat ini adalah seorang skateboarder di Santa Monica, California. Daripada filem tersebut, maka terhasillah sebuah produk Vans yang diberi nama Vans Checkerboard. Vans Checkerboard yang korang dapat tengok geng-geng TikTok selalu pakai tu. Filem ini telah mendapat reaction yang baik dan membawa keuntungan sebanyak 27 juta. Begitu juga dengan Vans mendapat keuntungan daripada 20 million kepada 48 million keuntungan pada pengeluaran cerita Fast Time at Ridgemont High. Gila tak gila? Semua orang nak pakai sleeve time tu, on checkerboard time tu. Di atas kejayaan itu, the Vans brother invest Vans ke satu tahap yang lain, di mana mereka menghasilkan sneaker bukan sahaja kepada skateboarder. Mereka menghasilkan kasut daripada kasut running, kasut breakdance, football, even skydiving. Pada tahun 1994, selepas 2 tahun filem Fast Time at Ridgemont diterbitkan, Vans mengalami bankrupt and the two brothers have lost their vision. And in 1988, Vans cuba memperbetulkan keadaan dan kerugian yang mereka alami dengan rilis sebuah kasut yang diberi nama The Steve Caballero. Kasut yang asalnya high top ini diubah kepada mid top. Sedar tak sedar, itu merupakan produk terakhir daripada The Vans Brother. Setelah Steve Caballero dirilis pada tahun itu, pada tahun yang sama, Vans telah dibeli oleh McCown D. Liu Company dengan harga 74 juta. Sepanjang 90-an dan awal tahun 2000, McCown D. Liu memberi nafas baru kepada Vans sebagai top brand dalam skateboard world. Pada tahun 1995, syarikat itu memberhentikan 450 employee dan menutup 5 manufacturing factory dan memberhentikan 1,000 pekerja. McCown D. Liu Company membawa Vans ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat overseas untuk dipasarkan. Pada tahun yang sama, syarikat ini telah menaja First Vans Warped Tour yang menggabungkan skateboarder dan band-band rock. Dan pada tahun 1966, Vans collaborate with underground New York City skate shop iaitu Supreme dan mengeluarkan first version of Vans Old School. Pada tahun 2004, Vans launch Vans Custom di laman web mereka. Vans membenarkan customer mereka untuk membuat custom shoes dan menjual kepada pembeli tersebut. Pada tahun 2006, Vans meraih populariti daripada sebuah lagu yang berjudul Vans oleh kumpulan hip-hop The Pack. And at the same time, mereka dapat gain orang-orang muda ni untuk menggunakan Vans pada masa itu. So, kalau diikutkan, throughout the year, Vans memastikan keuntungan mereka dan mendapat populariti sehingga kini dengan mengeluarkan design-design yang menarik dan collaboration yang tiada otak, orang cakap. Banyak gila weh, memang kreatif betul lah diorang ni. Jadi itu saja untuk video pada kali ini. Aku dah cerita dengan korang the story of Vans dan siapa the background of the Vans, dan
korang boleh tengok lagi kasut ni di laman web ataupun di Instagram. Banyak jual dekat Instagram, banyak yang murah-murah. Boleh copyright boleh. No copyright, belilah original. Okay, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih untuk sentiasa melawati channel saya ini, channel YouTube saya iaitu Sneak Peek. Saya Muhammad Ikram. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.